Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan puan, selamat malam, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton, insya-Allah. So, terima kasih kerana sudi menonton saya punya live pada hari ini, insya-Allah. Malam ni saya nak kongsikan tip keselamatan penggunaan water heater dengan selamat. Okey, kalau dulu kita nak mandi, saya ingat lagi kalau nak mandi air panas, Umi dan abah saya terpaksa masak air dan pergi bawa cerik pergi dalam toilet, campur dalam baldi. Try tak cukup panas. Pergi lagi, terpaksa lagi pergi dapur, pergi ambil, pergi tambah sikit, ngam-ngam barulah dapat mandi. Dan sekarang ni dah siapa ada pengalaman yang macam tu sama dengan saya. Dan sekarang ni dah tak ada dah budaya tu. Orang sekarang ni dah start pasang water heater. Dan kebanyakan saya rasa hampir ke semua rumah dekat bandar mesti ada, at least ada satu water heater. Dan dekat kampung sekarang ni pun dah ada orang dah start mula-mula pasang water heater. Betul tak? Sebab apa water heater ni dah jadi macam satu keperluan. Sebab dia efektif, dia tak adalah perlu susah-susah lagi. Pasang je, tekan je, keluar air panas. Tak adalah dia payah pergi ke dapur, masak air, tak ada, dia cepat. Walaupun dia mahal, tapi dia berbaloi untuk pakai. Tapi ingat tuan-tuan, puan, benda ni dah ramai meragut nyawa. So kalau penggunaan tak betul, cara pemakaian tak betul, cara pemeriksaan tidak betul, benda ni bahaya. Jadi malam ni saya nak kongsi dengan tuan-puan macam mana nak gunakan dari segi pemasangan, dari segi pemilihan, ciri-ciri alat water heater dah ada kerosakan, dan last sekali macam mana cara nak guna dengan betul, dengan selamat, insya-Allah. So, saya nak sentuh dulu pembelian. Belilah water heater yang ada logo Sirim. Macam biasa, macam peralatan elektrik yang lain, carilah peralatan yang ada logo Sirim. So yang mana yang kalau beli dekat online, janganlah beli online tu, banyak yang jenis yang tak ada Sirim. Yang barang-barang yang online daripada China semua tu jangan beli. Jangan beli. So mana-mana model yang lebih daripada 10 tahun, kalau ada tuan-puan masih lagi pakai model yang lebih daripada 10 tahun, saya nasihatkan tukar baru. Sebab apa? Sebab dia punya ciri-ciri keselamatan dia tu dah outdated. Dia tidak terkini. So tukar. Walaupun dah 10 tahun tu dah cukup dah lama dah. So boleh tukarlah. Okey. Saya nak pergi dalam toilet saya. Maaf ya. Yang kedua saya nak sentuh dari segi pemasangan. Saya sengaja letak dekat tepi supaya ianya tak ada percikan air tu, tak terkena percikan air, walaupun dia punya design tu waterproof ataupun flash waterproof. Saya letak dekat tepi. Ini sumber ini air kan, so ini dekat tepi. Dan pemasangan ni saya gunalah kontraktor yang bertauliah, yang kompeten untuk pasang ni. Dan saya ni alhamdulillah saya ada kenal, saya punya kawan saya tu adalah
chargeman dekat saya punya company. So saya minta tolong dia. Dia pemasangan dia pun kemas, tak ada wayar-wayar yang apa ni terkeluar. Dia letak dalam betul-betul dalam casing, dan wayar tu terus ke dinding, dalam ceiling. Dalam ceiling tu terus ke saya nak tunjuk terus ke MCB. Terus ke MCB. So kemas. Switch dia dekat luar, tak dekat dalam. So letak dekat luar. Switch dia tak ada kunci dengan mana-mana. So dekat rumah saya ni dia ada dua spare dekat hujung. Satu, dua. Dulu ada spare dua. So dia tak ada kongsi dengan mana-mana MCB, dia gunakan satu. So lebih selamat. So ada kontraktor yang nak cepat, dia akan share plug point, dia terus pergi ke water heater. So bahaya. Takut ada overload, benda tu boleh terbakar dan ada boleh short lah. Okey. So ada lagi saya punya ada lagi satu tingkap untuk spare. Mungkin saya kalau nak pasang satu lagi dalam toilet satu lagi, so boleh pakai yang ni lah. So minta kalau you nak buat pemasangan, boleh terus tarik terus pergi ke MCB ni. Lebih selamat. Kalau ada apa-apa, dia terus trip. Okey. Boleh faham? Okey, dia ada ciri-ciri, dia ada tanda-tanda alat ni nak rosak. Yang pertamanya adalah dia punya air dia berbau. Dia seakan-akan amis. Dia berbau dan dia punya ada mungkin ada kebocoran dekat tepi-tepi ni. Ada kebocoran. Dan air dia juga kemungkinan keluar air tu jadi keruh. Keruh, air tu berbau hamis, berbau tidak seperti macam biasalah. Dan ada kebocoran dekat dia punya body. Saya punya ni okeylah, tak ada kebocoran. Dan last kalinya adalah dia punya motor, dia ada motor dalam ni. Motor untuk pemanasan. So yang bunyi, dia ada dua benda. Yang biasa bunyinya adalah pump. Kalau pump bunyi tu adalah normal. Tapi kalau motor untuk pemanasan bunyi, bermakna you punya mesin ni ada problem. Okey, boleh faham? Dan seterusnya cara nak pakai dengan selamat. Sebelum saya nak on dulu sekejap. Okey. Nampak lampu? Okey. Sebelum nak pakai, pastikan kita check dulu, kita test dulu. Dekat sini ada button test. Model-model yang lama takkan ada button test. Dan kalau you nak beli pun pastikan ada butang test bukan butang test. Sekarang ni saya rasa ke semua model akan ada butang test. Kalau tak ada, you pastikanlah pergi kedai, tengok ada tak benda ni. Kalau tak ada, jangan beli. Okey. Bila nak pakai, sebelum buka air, test dulu. Tengok dia trip kata trip. Saya punya okey, dia trip. Kalau tak trip, ada problem. Kalau trip macam ni, selamat, boleh pakai. Okey. Dah letak reset balik, tengok dia on tak boleh. Okey, dia on semula. So boleh pakai. Dan boleh buka air lah. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan? Dari segi, saya dah kongsi dari segi cara pembelian, macam mana nak pilih, dari segi pemasangan, hati-hati jangan, biasanya kontraktor ni cuba perhati macam mana dia pasang. Kalaulah technician tu dia nak buat shortcut, dia akan ambil dekat plug point mana-mana. So bahaya, takut jadi overloading.
dia boleh rumah kita boleh terbakar, dan yang kita tak naknya tak nak juga dia ada short dekat kita punya water heater. Dah banyak kes dah kematian disebabkan kejutan elektrik berpunca daripada water heater yang ada problem. Okay, saya dah sentuh ciri-ciri water heater yang ada problem. Saya ada share macam mana nak guna dengan selamat. Tekan button test dulu, baru kita boleh pakai. Saya harap perkongsian saya kali ini dapat beri manfaat kepada semua, dapat jadi panduan kepada semua, dapat guna dengan selamat. Okey, supaya kemalangan-kemalangan yang kejutan ni elektrik daripada water heater ni kita dapat elakkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk tengok saya punya perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.